Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل من صلاة الفجر ب27 درجة من قرأ آية الكرسي في كل دبر الصلاة ولا يمنع من الجنة إلا الموت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, khususnya barisan kepimpinan masjid yang diketuai oleh Datuk Pengurusi yang berbahagia, Datuk Pengurusi, timbalan pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa, khususnya para pegawai-pegawai masjid, para asatizah muslimin dan muslimat jamaah maghrib, dan juga perhimpunan majlis ilmu kita pada malam ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan izinnya, maka kita bertemu lagi untuk kesekian kalinya dalam melaksanakan tuntutan kefarduan kepada kita, iaitu melaksanakan solat fardu secara berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk diberi peluang dan ruang mencari sedikit sebanyak maklumat keilmuan dengan harapan supaya Allah menjadikan kepada kita ini akan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yuridillahu bihi khairan wa yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah nakkan ia akan kebaikan di dunia dan di akhirat yang selalu kita mohon dalam doa kita, maka dia akan faqihkan kita, alimkan kita, dan diberi akan maklumat keilmuan kepada kita untuk kegunaan agama kita. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang terbaik di dunia dan di akhirat insya-Allah. Kuntum khairu ummatan ukhrijat lin-nas litu'minu billahi wal yawmil akhir. Mudah-mudahan kita menjadi sebaik-baik umat yang pernah diwujudkan, dihadirkan oleh Allah Jalla wa'ala, di mana bertugas untuk beriman kepada Allah dan hari akhirat. Salawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda meninggalkan kita satu agama yang syumul, yang mana boleh dijadikan sebagai nizamul hayah, yang mana boleh dijadikan sebagai pegangan dan panduan dalam kehidupan kita. Dijanjikan tidak akan tersesat, dijanjikan tidak akan rugi, dijanjikan tidak akan dihina jika kita memilih agama wasiat ataupun tinggalan baginda sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu agama Islam. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Agama di sisi Allah, yakni yang diredai di sisi Allah, ialah agama Islam. Kemudian Allah berfirman lagi, "Wa man yabtaghi ghairal Islam madina." Barang siapa yang cuba mencari agama selain daripada agama Islam sebagai pegangan hidupnya, sebagai agamanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka di negeri akhirat kelak, di yaumil qiyamah kelak, di padang mahsyar kelak, dia akan menjadi manusia yang rugi. Rugi di dunia mungkin boleh kita cari semula keuntungan dia, tapi rugi di akhirat tiada lagi peluang untuk kita turning back, untuk kita patah balik bagi mencari keuntungan. Jadi di dunia kita rugi, insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi keuntungan kepada kita. Tapi di akhirat apabila kita rugi, maka tidak ada
ada sebarang keuntungan di negeri akhirat. Jadilah kita penghuni neraka. Satu benda yang kita belajar di atas dunia, yang cuba sedaya payah kita nak mengelaknya, tiba-tiba di negeri akhirat kita masuk pula ke dalam neraka. Seolah-olah kita mengaji bab-bab perangkap, kita mengaji bab-bab kalau ilmu pertempuran, bagaimana nak mengenal periuk api, bagaimana nak mengenal bom yang dipasang. Tiba-tiba bila masuk ke medan perang, kita pula kena bom tersebut. Alangkah ruginya ilmu tersebut yang tidak dapat memberi manfaat kepada kita. Jadi mudah-mudahan ilmu tentang neraka yang kita mengaji tiap-tiap minggu ini, tiap-tiap bulan ini, sebulan 2 kali, boleh menyelamatkan kita daripada api neraka, kerana kita mengenal hal ehwal neraka, kedahsyatan neraka, azab neraka, keadaan penghuni neraka melebihi orang lain. Kerana kita hari-hari ataupun tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan duk bersila mengaji tentang neraka. Tiba-tiba kalau masuk neraka juga, maknanya inilah ilmu yang tidak memberi manfaat. Sebab itu doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku ilmu yang memberi manfaat. Kemudian dalam doa juga kita masukkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin ya la yanfa'. Ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini memberi manfaat, dan ilmu ini boleh menjadi pendinding, hijab, junnah, perisai kita daripada kesengsaraan api neraka kelak, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita sambung kembali pengajian kita dalam kitab Terhumban ke Kawah Neraka, dan pada malam ini kita berada di muka surat yang ke-65 di bawah tajuk kesengsaraan di neraka. Kesengsaraan di neraka. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Kemboja, ada kawan kita pernah pergi ke Kemboja buat sembelih di sana, buat korban di sana, pergilah ke penjara Pol Pot tu. Penjara Pol Pot. Saya berpeluang pergi 2 tahun lepas bersama dengan sahabat kita Cikgu Syahimi, kan, masuk dalam penjara Pol Pot tu. Di keluar pintu hujung nak keluar tu, ada seorang bekas yang terselamat daripada seksaan neraka penjara Pol Pot itu. Jadi dia buat satu buku, kan, buku tu bahasa Inggeris lah, buat satu buku. Dia menceritakan bagaimana sengsaranya kehidupan dia di dalam neraka Pol Pot atau penjara Pol Pot itu. Kita bayangkan tengok, sampai kalau di muzium itu juga di tingkat atas tu duduk dalam cermin, ada satu orang dewasa lah, tapi kecil lah, sebab dia kena gas oren yang diserang oleh tentera Amerika tu. Tengok dia pun kesian. Tapi yang saya nak cerita ni, yang tulis buku tu, saya sempat bergambar dengan dia waktu di penjara tu, kan. Saya tengok dia punya mukadimah belakang tu, kulit belakang saya baca-baca, oi sedap ni. Jadi saya dapatlah peluang bergambar dengan dia. Dia di antara orang yang terselamat ketika duduk dalam penjara masa rejim Pol Pot memerintah Kemboja dulu. Kita bayangkan tuan-tuan, dia ceritakan kisah dia. Masya Allah wa tabarakallah. Kalau kata kita memang tak sanggup menghadapinya. Dibiarkan tak makan selama 47 hari. Kan, 47 hari bagi makan, minum tak bagi. Kemudian bagi 47 hari kemudian pula bagi minum je, makan tak bagi. Tuan-tuan bayangkan tengok. Itu kesengsaraan dunia, neraka dunia. Tuan-tuan baca pula kisah penjara Abu Gharib, kan? Abu Gharib di Baghdad ketika mereka menjarah ibu kota Baghdad. Bagaimana sengsaranya, banduan-banduan disalak dengan anjing, digantung kepala ke bawah, kaki ke atas. Kemudian baca pula kisah ahli-ahli Al-Qaedah ketika berada di Guantanamo. Itu semua kesengsaraan dunia yang pernah dialami oleh sebahagian pada manusia yang hidup ini. Tapi yang kita nak bincang ini, tapi yang sebelum itu kita nak tengok kesengsaraan dunia mereka itu akhirnya terlerai, habis. Mereka keluar, mereka cerita balik kisah pengalaman mereka, jadi hero pula. Orang beli buku, orang derma, orang bayar, kan, jadi kaya pula dia. Tetapi di akhirat, kesengsaraan neraka ini tak akan jadi hero kalau keluar. Tak akan jadi kaya kalau keluar lepas daripada seksaan neraka. Dan sudah semestinya masuk aja neraka, susahlah kita nak keluar. Hatta kita yang beragama Islam sekalipun, kalau masuk neraka alamat lambatlah nak keluar. Wal'ayazubillah lah kita daripada seksaan api neraka. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah,
bab neraka kita mengaji, maka hadirlah perasaan ketakutan terhadap kesengsaraan di sana. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi umuri darani insyaallah minal aminin. Baik, kata pengarang kita, sudah tentu, betul kan situ kan? Saya takut silap pula. Sudah tentu keinginan serta matlamat kita ialah menyusur jalan yang menghala terus ke syurga Allah Jalla wa'ala. Kan? Sudah tentu, tanyalah siapa-siapa pun manusia di atas dunia ini, sehingga kan kepala penjahat sekalipun, dia tetap nak menggapai syurga Allah, tetap nak masuk syurga. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan kullu ummatin mu'afa, setiap umat aku dimaafkan illal muhajir, illal mujahir, kecuali mereka yang mempamerkan dosa-dosa mereka, bermegah-megah dengan dosa mereka. Sebab itu dikatakan bahawa akan masuk ke dalam syurga walaupun zarratin minal iman, walaupun ada sebesar zarrah daripada iman. Nak menunjukkan betapa Allah ni ataupun Nabi kita ni ataupun agama kita ni sangat-sangat menghendakkan manusia ini kalau boleh masuk syurga belaka. Tetapi manusia sendiri yang tak mau. Sebab tu Nabi menyebut juga dalam hadis yang lain, kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba, setiap umatku akan masuk ke dalam syurga kecuali mereka yang enggan, yang tak mau masuk syurga. Qala man aba, sahabat bertanya siapa pula yang tak mau masuk syurga tu? Man asani faqad aba, mereka yang mengingkari perintahku, sunnah-sunnahku, itulah mereka yang enggan untuk masuk ke dalam syurga. Padahal Allah tawarkan, bila kita keluar ke dunia ini tuan-tuan, tawaran kita ialah syurga sahaja. Sebab itu dibenarkan kita satu pahala 10 satu perbuatan baik 10 pahala, nak menunjukkan pintu syurga terbuka luas untuk kita. Dan satu pahala satu perbuatan dosa, satu dosa, nak menunjukkan pintu ke neraka itu sesempit-sempitnya. Tapi malangnya manusia hari ini memilih untuk masuk ke dalam neraka kerana tidak mematuhi segala perintah Allah. Jadi dia kata sini, sudah tentu keinginan serta matlamat kita ialah menyusur jalan yang menghala terus ke syurga Allah. Namun untung nasib terakhir kita adalah di negeri akhirat kelak, iaitu tak kala meniti titian sirat yang merentasi neraka Allah. Nasib kita akan ditentukan apabila kita meniti titian sirat, jatuh ke bawah, alamat celakalah kita. Selamat sampai ke hujung sana, alhamdulillah, selamatlah kita. Itulah untung nasib kita. Walaupun di dunia apa saja amalan kita, mungkin kita rasa kita dah okey dah, ataupun kita ini manusia yang teruk, tiba-tiba hujung-hujung kita bertaubat, tapi untung nasib kita ditentukan semasa kita berada di atas titian sirat. Sebab itu kita tengok tuan-tuan dalam sejarah, Bandi Bonggol, Tatar tu, bangsa Tatar kan, Genghis Khan, anak-anak dia Hulagu Khan, Nakodai Khan, tu semua nama-nama tu tercipta dalam sejarah yang membunuh jutaan manusia. Hamka tulis dalam buku riwayat umat Islam, Hulagu Khan dia bunuh 14 juta orang ketika dia masuk ke Syam, masuk ke Mesir dan juga Baghdad. 3 negara tu, dan sebahagian daripada India dia masuk itu. Dia ada 14 juta manusia yang dia punya cucu-cucu dia seperti Nikodai Khan pula, dia punya kegemaran dia bunuh orang, kepala tu dia susun buat gunung. Kepala manusia yang dia bunuh tu dia susun jadi gunung. Ada yang setinggi, memang betul tinggi gunung, maknanya jumlah manusia yang dia bunuh itu kan. Tetapi yang menariknya dalam catatan Hamka tu tuan-tuan, sebahagian daripada macam Nikodai Khan ni dia masuk Islam, dia pakai nama Muhammad Shah. Nama dia cucu kepada Genghis Khan. Bila dia jadi pemerintah, dia masuk Islam, nama dia Muhammad Shah. Walaupun dia bunuh jutaan manusia, kata Hamka, dalam tu dia merupakan pengikut tarekat Naqsabandiyah. Kan? Hatinya lembut kalau dialunkan ayat-ayat Al-Quran, lembut dialunkan zikir-zikir, tapi bila dia naik jadi kepala pemerintah, dia tak bagi can. Ini ditulis oleh Hamka. Buku dia bertajuk riwayat hidup, sejarah umat Islam.
daripada sejarah yang berlaku pada zaman Nabi sampailah kedatangan Islam ke negeri timur, ke sebelah Nusantara kita ni. Buku tu seronok, saya dok baca tak habis lagi. Seronok buku tu berkaitan dengan sejarah keadaan umat Islam. Di sini kita tengok tuan-tuan, walaupun mereka ni bunuh jutaan manusia, tapi dalam hati terselit juga nak masuk ke syurga. Sebab tu dia ikut tarikat tu. Sebab tu dia ikut tarikat Naqsbandiyah lah, ada Syazaliyah lah. Sebab apa? Terasa nak masuk ke syurga itu. Walaupun hakikat sejarah menceritakan 14 juta manusia terkorban di tangan mereka bersama dengan tentera-tentera ketika peristiwa penjarahan kota Baghdad satu ketika dulu. Baik. Maka bagi menentukan untung nasib tersebut adalah kejayaan di atas muka bumi, muka dunia inilah tempatnya. Maka tempat kita atas dunia inilah yang akan menentukan untung nasib kita. Kalau di dunia ni memang kita kategori orang baik, sebab tu Nabi katakan, kalau manusia itu dia dilahirkan, ditakdirkan jadi ahli syurga, dia duduk atas dunia ni, dia buat jahat macam mana pun, dia akan terdetik juga untuk masuk ke syurga, untuk buat benda amalan ahli syurga, dan akhirnya dia mati, dia menjadi ahli syurga. Tapi kalau dia ni ahli neraka, dia buatlah perbuatan baik macam mana pun, penghujung dia akan jadi penghuni neraka, ataupun dia buat benda-benda yang boleh menyebabkan matinya sebagai ahli neraka. Kan? Itu semua dah dirancang, dah diperjalankan oleh Allah Jalla wa Ala dalam catatan kitab kita, kitab kehidupan kita. Tugas kita ialah untuk menjalankan, mencari yang terbaik. Sebab itu disebut oleh para hukama bahawa yang diminta bukan masa lalu kita, yang diminta ialah masa depan kita. Masa depan kita lah yang penentu kepada kejayaan kita di negeri akhirat. Hak belakang-belakang ni tak kira lah, kan? Hak belakang-belakang ni kita tak kira lah. Hak perbuatan-perbuatan yang kita buat sebelum ini, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Mudah-mudahan Allah sentiasa menjadikan kita ini terbuka untuk buat kebaikan. Tapi perjalanan hidup ke depan, amal ibadat kita itulah yang menjadi penentu. Sebab itu kita tengok ada orang yang hidupnya tak seberapa, tapi dia mati dengan husnul khatimah. Ada orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan, tiba-tiba mati dengan su'ul khatimah. Kenapa? Penentu ialah masa depan kita. Jadi sementara kita berada di atas dunia ini, tugasan kita untuk memastikan kehidupan kita dipenuhi dengan kebaikan. Kerana itulah untung nasib kita di negeri akhirat nanti. Baik, kata pengarang kita, di atas muka bumi inilah tempatnya, bukan di atas titian sirat itu. Amal pekerjaan kita semasa hidup ini menjadi taruhan semasa menyeberangi jambatan yang maha menakutkan itu. Amal kebaikan kita lah yang menjadi taruhan. Man utiya kitabahu biyaminih, barang siapa yang datang kitab dengan sebelah kanannya, maka selamatlah dia. Kan? Jadi maknanya amal ibadat ini ibarat macam bekalan untuk kita nak guna di negeri akhirat. Sebab tu disebut fatazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadit taqwa, kerana bekalan yang sebaik ialah takwa, ketakutan kamu untuk melakukan kejahatan dan kesungguhan kamu untuk melakukan kebaikan. Itulah yang dimaksudkan dengan takwa. Sebab itulah apabila kita berada di atas dunia, maka kita peruntukkanlah harta kita untuk kegunaan negeri akhirat. Dalam disebutkan bahawa apa yang kita makan akan habis, apa yang kita belanjakan, beli barang, beli baju akan lusuh, maka apa yang kita infak itulah yang akan kekal. Bahkan Nabi menyebut mengikuti ittabi'u mayyitan salasan, mengikuti akan jenazah itu 3, tinggal 2 akan kembali, tinggallah 1, iaitu yang akan kembali anak dan harta kita akan balik. Yang tinggal bersama kita ialah amal ibadat kita. Masa tu tuan-tuan tak payahlah kita nak cari kabel, siapa-siapa pun tak boleh buat apa lagi. Hanya penentu diri kita lah. Tinggallah kita berseorangan di dalam alam barzah sebelum menuju ke alam akhirat. Jika tidak berjaya tuan-tuan, jika tidak berjaya melepasi titian sirat, mungkin disebabkan kelalaian dan kelekaan kita. Saya kalau baca kisah-kisah macam ni tuan-tuan, saya terbayangkan sahabat-sahabat kita yang telah pergi.
Kan kita Allah, saya kata selalu sebutkan, Allah punyalah sayang kat kita, dia benarkan kita hidup ni. Dahlah benarkan kita hidup, dibuka pula pintu hidayah untuk kita. Padahal kalau tengok sejarah lepas kita, orang geleng kepala tengok kita, ya Allah teruknya. Tak sangka tiba-tiba boleh sarung kepiah putih, boleh mari pakai jubah, mari duduk dalam masjid, mari dengan kuliah. Sebut pula berkaitan dengan neraka, dengan syurga, dengan pahala. Sedangkan ada sahabat-sahabat kita tak sempat. Allah dah ambil terlebih dahulu. Tak sempat mereka nak turn balik, nak pusing balik. Kita ni dapat dengar, duduk 2-3 minit kan sebelum nak bangkit tu, tiba-tiba dengar pasal neraka. Allah buka ruang kita untuk mendengar. Maka itulah hati kita akan merasa terdetik, ya Allah, apa yang telah aku buat di atas dunia ni dulu. Ya Allah, betapa besarnya kerugian dan kelalaian aku semasa aku beri nafas oleh Allah. Tapi alhamdulillah, kok mana pun kita masih diberi ruang oleh Allah Jalla wa Ala. Kita bayangkan kalau ruang tu dah tutup, kan, dah diambil oleh Allah. Tambah zaman-zaman Covid ni, bila-bila masa sahaja, pagi duk sihat, petang tengok ambulan mari ambil, kan, duk 2-3 hari bunyi-bunyi pun dah meninggal. Ni saya pun anak murid saya ni, bapak dia pun meninggal, mak dia meninggal Covid, kan. Okey je, tak ada masalah, kan. Jadi maknanya bila kita baca macam ni, kan, contoh kita baca, jika tidak berjaya melepasi titian sirat, mungkin disebabkan kelalaian dan kelekaan kita. Hadirlah dalam hati, takutnya kita nak menghadapi titian sirat di negeri akhirat kelak. Atau kita tidak tahu sebenarnya bagaimana keadaan yang akan berlaku pada masa tersebut. Tu masa kita duduk titian sirat tu, bagaimana keadaan kita. Kadang-kadang oleh kerana perasaan kita tak berapa nak sampai, keimanan kita tak berapa nak sampai negeri akhirat, sebab tu kita rasa macam sekadar dengar je, sekadar dengar melalu je, kan. Tapi alhamdulillah jugalah, dengarlah juga, nampak juga maklumat, at least kok mana pun dia mari jugalah hadir perasaan dia, jangan langsung tak dengar. Baik, kita biarkan begitu sahaja perjalanan umur. Tengok pengarang kita kata, kita biarkan begitu sahaja perjalanan umur yang berlalu dalam keadaan tidak membuat persiapan dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, kun fid dunya ghariban aw abiris sabil. Jadilah kamu di atas dunia ini sebagai orang asing ataupun pedagang. Apa maksud orang asing? Dia pergi satu tempat, dia cari banyak-banyak bekalan untuk balik kat kampung dia. Ataupun sebagai seorang pedagang yang pergi berdagang bawa balik keuntungan ke negeri dia. Kerana kita ini akan kembali ke negeri abadi. Negeri abadi kita lah negeri akhirat lah. Dan rumah kita dua aja, sama ada di neraka ataupun di syurga. Jadi semasa di dunia ini, kata Nabi, jadilah kamu akan seperti warga asing yang datang ke tempat orang, mencari harta sebanyak mungkin, kemudian dia balik ke tempat dia, maka dia bersenang lenang di tempat dia. Betul tuan-tuan, ada kawan-kawan saya yang bukan orang Malaysia, kan, mari kerja berjuta-juta, berbilion-bilion rupiah dia dapat, dia balik buat sana, buka bisnes, akhirnya dia menjadi orang kaya di kampung tersebut, kan. Kita pun macam tu lah, kita cari sebanyak mana mungkin amalan kita, balik ke negeri akhirat dalam keadaan kita bersenang lenang di negeri akhirat. Tak payah susah-susah lagi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala, jejak-jejak je kaki ke dalam lubang kubur tu tuan-tuan, maknanya masuk je lubang kubur tu, rehat terus. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, masuk kaki je di lubang kubur tu, pijak sebelah kaki je, maknanya time untuk berehat sehingga dibangkitkan di negeri akhirat. Ini kita dah pijak kaki ke lubang kubur, mulalah tak tidur malam, duk kena soal 24 jam dengan malaikat yang datang, dia kena seksa macam-macam, segala jenis soalan. Atas dunia kita rehat, masuk dalam kubur pijak kaki je, terus kena teruk dah. Imam Ahmad bin Hanbal, manusia yang bijak, dia kata pijak kaki di alam barzah, terus tidur dalam keadaan rehat serehat-rehatnya sehingga dibangkitkan di negeri akhirat dan diperlihatkan olehmu akan syurga tempat tinggal. Raudatan min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga. Kan, tidur di dalam kubur itu seperti mana tidurnya pengantin baru yang tidak diganggu oleh mana-mana orang. Malaikat nak datang daripada kepala
kepala kata ini orang duk bersujud pada waktu malam. Malaikat nak datang daripada kaki, kaki ini digunakan untuk menuju ke masjid. Datang melalui tangan, tangan inilah yang bersedekah. Datang melalui mulut, mulut inilah yang mengucapkan zikir, yang melakukan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Akhirnya malaikat kata, semua aku datang ni semua tak boleh. Berehatlah engkau, wahai hamba Allah. Lepas tu disebut irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhan engkau dalam keadaan diredai, kan? Fadkhuli fi ibadi. Orang yang beriman mati tadi, Allah kata fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam kalangan hamba-Ku. Sebab ada orang yang Allah tak mengaku hamba, kan? Fadkhuli wadkhuli jannati, dan masuklah syurga-Ku. Ini baru kita nak, kan? Kejayaan yang sebenar ialah apabila kita berjaya berehat di alam kubur, dengan kubur kita menjadi taman-taman syurga. Atas dunia ini kejayaan yang bersifat sementara. Semua orang tahu dunia bersifat fana. Tapi pulun ke dunia tak lepas lagi juga. Payah betul. Sebab apa? Kita ada nafsu, kita ada syaitan, kita ada kejahilan kita yang menghalang kita untuk memikirkan akhirat melebihi dunia. Kan? Nafsu itulah yang bawa kita pergi kepada dunia. Syaitan tumpang sekaki bawa pergi ke arah dunia. Kejahilan kita pula mengaji tak mau, masuk kuliah tak mau, dengar maghrib balik. Maka itulah yang mengundang kita utamakan dunia daripada akhirat. Baik, kita telah berbincang panjang tentang apa yang disebutkan sebagai neraka, sifat-sifat neraka. Neraka ini apa dia? Nar ini neraka. Apa dia nar? Nar masuk api. Maknanya neraka dengan api ini dia tak boleh dipisahkan. Bagai air dengan tebing, kata orang, kan? Neraka, api. Nar ini maksudnya api. Jadi bila masuk neraka maksudnya masuk dalam api. Api ini dia punya sifat dia ialah panas dan membakar. Walaupun jika diizinkan Allah dia tidak membakar. Seperti mana peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sifat api panas tapi dia tidak membakar. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tapi hakikatnya api, neraka dengan api tak boleh dipisahkan. Sebab itu bila kita baca dalam kitab juga tuan-tuan, kita tengok rujuk balik neraka Lazar, dia katakan. Ni neraka, pintu neraka yang kedua iaitu neraka Lazar, kan? Neraka Lazar dalam muka surat 10 kita rujuk balik. Dia sifat dia membakar kedua belah tangan. Sifat dia api membakar kedua belah tangan. Maknanya api dengan neraka tak dapat dipisahkan. Dan sifat api adalah panas dan membahang. Baik. Kali ini kita juga telah berbincang tentang kengerian meneraka. Kali ini kita berbicara pula tentang kesengsaraan bagi penghuni neraka. Kita tengok pula tuan-tuan, apakah penderitaan yang dialami oleh penghuni neraka. Macam saya katakan tadi, kan, apa nama yang terselamat daripada Pol Pot tadi tu, saya lupa dah. Buku dia ada kat rumah tu. Ngung yeng apa tu bunyi kat belakang tu, kan. Kat depan tu dia cerita bagaimana kesengsaraan dia di dalam neraka penjara Pol Pot tu. Kemudian Abu Samah, kan? Abu Samah, warga Iraq yang ditahan di penjara Abu Gharib itu, dia cerita kesengsaraan dia di dalam penjara Abu Gharib. Lepas tu Al-Qaeda, siapa nama yang perempuan tu? Dia tuduh Al-Qaeda tu di Guantanamo, dia cerita kesengsaraan dia di Guantanamo. Hari ni, malam ni kita tengok kesengsaraan pula di dalam api neraka. Baik, yang pertama, sebaris ayat penegasan daripada Allah Ta'ala sudah cukup membuatkan penghuni neraka berasa sangat sengsara. Ayat penegasan tersebut ialah sebagaimana firman-Nya, kekallah kamu di dalam neraka itu buat selama-lamanya. Fadkhuli finnar khalidina fiha abada. Masuklah kamu ke dalam neraka itu khalidina fiha abada, kekallah selama-lamanya. Tuan-tuan bayangkan, cuba di dunia ni kita bayang kataan kekal selama-lamanya. Di dunia tak ada kataan kekal selama-lamanya. Kita pergi ke tempat manapun, dia akan berakhir dengan kematian. Kesengsaraan kita di dalam penjara, dia akan berakhir dengan kematian. Habis. Bila kemati, habislah kesengsaraan itu. Begitu juga dengan keseronokan nikmat di dunia. Habis nikmat tu, mati, habislah nikmat tersebut. Tetapi di neraka apabila disebut selama-lamanya, maknanya tiada penghujung.
Bayangkan tiada penghujung. Di dunia ni ada penghujung. Kok mana pun dia mesti ada juga. Mati tu selesailah. Bila kita dah jadi mayat, orang nak sepak, orang nak kerat, orang nak katok, tak ada apa dah. Kan? Walaupun hakikatnya roh kita sakit, tapi orang tengok mayat nak buat apa lagi, paling-paling orang campak buang. Tapi di neraka dia tidak ada istilah berhenti, setempoh masa, dan dia bersifat selama-lamanya. Kita nak bayangkan macam mana selama-lama ni, kita bayangkan tak ada penghujung kan? Macam kita kira satu sampai habis. Cuba tuan-tuan kira satu sampai habis, agak-agak habis dah satu. Paling-paling tambah kosong, 1 juta, 10 juta, kan kosong, infinity kata orang kan, tak pandai habis. Kan tulis sampai bila pun, sampai sebutan kan, million, billion, trillion, laksilon apa kan, sampai tak boleh nak sebut dah, tapi dia tetap masih lagi boleh infinity. Kan kalau dalam dari segi huruf. Neraka macam tu lah, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Kita nak bayangkan selama-lama ni memanglah kita tak mampu dengan akal kita, tapi di situlah kita. Kan? Kita bayangkan di dunia kita tak ada elektrik 2 hari, tak ada air 2 hari. Allahu Akbar, bila lah nak berakhir air tak ada ni kan? Masam tak mandi baru 2 hari. Kita bayangkan air tak ada selama-lamanya. Kan? Betapa sengsaranya kita. Begitulah di neraka punya kesengsaraan dia. Seseorang yang dihumban ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, yang pertama, tidak ada manfaat sedikit pun sepanjang perjalanan hidupnya sebelum ini. Kalau tuan-tuan nak garislah. Ini bermaksud kalau kita masuk neraka, tuan-tuan, hidup kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kaya raya, millionaire, segala kemewahan kita ada, kata pengarang kita, tidak memberi manfaat sedikit pun. Masuk saja ke dalam neraka, maka tidak memberi manfaat walaupun sedikit sepanjang hidupnya. Katalah hidupnya penuh dengan kemewahan kan, tetapi masuk neraka tak berguna, tak manfaat. Walaupun ketika hidupnya banyaknya harta yang dikumpulkan, walaupun hidupnya banyaknya harta yang dikumpulkan, masuk saja ke dalam neraka, maka tak manfaat, tak bernilai kan. Apa tu, illa man atallaha biqalbin salim kan, kecuali mereka yang mendatangi Allah kan, yang datang bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang salim, yang sehat, yang sempurna, yang mengharapkan keredaan Allah, mempunyai kedudukan yang tinggi dan berpengaruh. Walaupun di dunia banyak harta, kedudukan tinggi yang berpengaruh. Sebab tu saya baca, tuan-tuan kan, saya baca kisah Hulagu Khan kan, ketika dia hidup, tak boleh nak bayangkan. Saya duk bayangkan macam mana suasana dalam tu kan. Tuan-tuan boleh tengok satu filem sekarang ada di Astro, Lal Kapitan. Lal Kapitan ini dia kisah di India, kisah kerajaan Islam India, perebutan takhta kerajaan Islam India di antara Rahmat Khan dengan abang dia, apa nama tu terlupa dah. Dia berebut kan. Kehidupan dia pun ni penuh dengan kemewahan, kira macam seolah dunia di tangan depa lah. Saya tengok kes, maknanya dia punya sudut pengaruh dan kuasa dia tu tak ada siapa boleh lawan. Apa tu, Nadir Shah di antara kerajaan Iran lama yang hebat, agung. Kemudian ada lagi satu orang nama dia apa tu, Shah Reza Pahlavi. Itu di antara kerajaan-kerajaan Iran dulu. Ni Shah Reza Pahlavi ni, dia punya kekuasaan dia sampai siapa pun tak boleh sentuh. Dia boleh bunuh orang, dia ambil cukai daging, dia ambil cukai tembakau, segala-gala macam. Pengaruh dia, orang tak berani nak melawan dia. Pengaruh, kekayaan, harta dia. Dan tuan-tuan, ketika Nadir Shah menakluki India, ini dalam buku itulah, nama masuk India, dia ambil satu permata yang sangat mahal. Dikatakan sampai hari ini permata itu masih mahal lagi. Nama dia Kohinoor. Tuan-tuan boleh Google, ada nama permata tu, Kohinoor. Permata itu di India diambil, bawa balik ke dia, dan dia menjadi permata yang paling mahal pada ketika itu. Diletakkan di belakang dia sebagai ni. Lepas tu boleh kat orang putih, dia buh dekat crown Queen Victoria. Sampai sekarang ada kat negara orang putih ya, ada di crown permata dia tu, Kohinoor nama dia. Masya Allah. Saya nak cerita tuan-tuan, pengaruh
harta, kekayaan, kegerunan mereka sebagai pemimpin sampai siapa pun tak boleh nak lawan. Tapi kalau dia dihumban ke dalam neraka, tuan-tuan, kata kitab ini, hidupnya tak bermanfaat. Baik, semuanya itu tidak memberi faedah. Tengok, kesemuanya itu tidak memberi sebarang faedah. Baik, itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kadang kita kena berpada-padalah, qanaahlah dengan apa pemberian Allah. Hari ini orang berebut nak jawatan, jatuh menjatuh, kan? Lipat melipat, lompat melompat, berebut nak jawatan, kan? Dia ingat jawatan itu boleh kekal selama-lamanya, tapi dia tak tahu jawatan itulah yang menyebabkan penyesalan dia kepada negeri akhirat. Saya, tuan-tuan, dalam pengurusi masjid, banyak isu-isu masjid yang saya tahu. Pergi mengaji je, pergi mengajar, pergi kuliah aja. Kadang-kadang pengurusi panggil sembang, macam-macam cerita. Tu saya kata, orang luar kalau tahu isu masjid ni, orang hak jenis duk anti dengan masjid, lagi dia anti, kan? Bukan saja peringkat atasan saja, peringkat masjid pun duk jadi berebut sana berebut sini. Masya Allah, kan? Tak terfikirkah bahawa inilah yang akan, inna hadza nadamatun fi yaumil qiyamah, kata Allah. Jawatan, kata Nabi, jawatan itulah yang akan menyebabkan nadamah, penyesalan engkau di negeri akhirat, kan? Tapi orang tak nampak, orang duk berebut, sanggup buat apa saja, dan akhirnya matlamat menghalalkan cara menjadi mainan dia, kan? Menjadi mainan dia apa? Mishwinelli, matlamat menghalalkan cara. Baik, semuanya sia-sia bagai debu-debu yang berterbangan. Semuanya sia-sia bagai debu-debu yang berterbangan. Kehidupan yang memberi manfaat ialah kehidupan yang daripadanya seseorang itu. Ini tuan-tuan, kita dengar betul-betul maksud ayat ini. Kehidupan yang memberi manfaat. Walaupun atas dunia ni orang tak pandang kita, tak berpengaruh, tak ada harta banyak, sekadar kadar sahaja, orang tak kenal kita, biasa je, kan? Walaupun kehidupan kita macam tu, dia kata kehidupan yang memberi manfaat ialah kehidupan yang daripadanya seseorang itu beroleh kesejahteraan selepas kematiannya. Ini orang yang terbaik, iaitu dia mencari kesejahteraan di negeri akhirat. Sebab itu kita orang Islam ni untung sangat-sangat, tuan-tuan. Cuba kita bayangkan, kita kalau tak dapat dunia tak dapat terlepas di tangan kita, kita ada satu lagi dunia sedang menanti kita, akhirat. Ada orang dunia pun dia terlepas. Sahabat-sahabat kita yang bukan orang Islam, kan, dunia pun terlepas. Yang dunia banyak, yang dunia dia punya tak apalah, kan? Bilin pengaruh yang besar tu tak apalah, dunia dia punya. Akhirat terpulang pada dia lah kalau dia sempat, mudah-mudahan lah, kan. Tapi ada orang yang dunia pun tak ada. Dunia, kan, baju pun tak pakai, kasut pun tak pakai, duduk pun dalam tempat-tempat yang sempit, konon-kononnya nak zuhud, dia rasa dia duduk ada atas jalan yang betul. Tiba-tiba masuk ke negeri akhirat pun rugi juga, masuk pula dalam neraka. Kita ni, tu saya kata, untungnya kita orang Islam ni terlepas dunia tak apalah, akhirat menanti dengan syarat amal soleh lah, kan? Kalau kena orang yang Allah pilih pula, dunia dia punya, kan? Seperti khalifah yang 4, dunia dia punya. Apa tu, Umar bin Abdul Aziz, dunia dia punya. Pemerintah, Khulafa Ar-Rasyidin, memerintah dunia, pengaruh, kuasa, semua ada di tangan dia. Kemudian akhirat pula pun milik dia. Itu hanya sebahagian manusia saja yang dipilih, kan? Manusia, sebahagian manusia yang dipilih, termasuk para nabi kita. Tapi kebanyakan daripada kita ni, dunia kita tak berapa dapat, tapi tak apalah, sedang menanti kita negeri akhirat. Janganlah kita jadi dunia kita tak berapa, akhirat terlepas di tangan. Itulah yang diibaratkan oleh pepatah Melayu pada yang dikendong berciciran. Tu, yang dikendong berciciran, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran, kan? Yang dikejar dunia pun tak dapat, yang duk harap ke akhirat pun terlepas di tangan. Jadi janganlah kita jadi macam itu, kerana dia kata kesejahteraan selepas kematian itu
iaitu layak menjadi penghuni syurga Allah. Itulah pengakhiran kita. Biarlah kehidupan kita dapat menjadi penghuni syurga Allah. Tetapi tuan-tuan harus diingat, cabaran untuk masuk ke syurga Allah sangatlah besar, kerana kita menghadapi pelbagai-bagai cubaan dan dugaan. Ada yang kita nampak minal jinnati wan nas, dan ada yang kita tidak nampak. Kan? Nampak adalah manusia, yang tak nampak adalah jin, yang disebutkan Allah sebutkan bahawa innahu laisa lahu min sultanin 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jin, syaitan, iblis tidak akan mempunyai kekuasaan ke atas mereka yang beriman. 'Alal ladzina amanu, mereka yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhan mereka itu mereka bertawakal. Baik, insya-Allah kita akan sambung. Namun begitu dalam perjumpaan kita pada minggu hadapan, insya-Allah, untuk perjumpaan kita yang kedua bagi bulan September 2021. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi maklumat, ilmu kepada kita, dan ilmu ini dapat menjadi pendinding kepada ke neraka dan dapat menunjuk jalan kita menuju ke syurga Allah, insya-Allah. Maaf atas barang kekurangan dan kesilapan. Mudah-mudahan maklumat dan juga pertemuan kita ini mendapat keberkatan daripada Allah Jalla wa Ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا تأويل، وارزقنا فهم النبيين. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أعلم.